Hai murid semua, apa khabar semua? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat dan dapat mengikuti sesi pembelajaran kita pada kali ini. Baiklah, hari ini cikgu akan sambung membuat latihan ulang kaji set 1 soalan nombor 3. Dah bersedia semua? Jom bersama dengan Cikgu Hayati membuat latihan ulang kaji Sains Kertas 2. Baiklah murid, jika dah bersedia, jom kita tengok soalan yang ketiga. Kita bacakan maklumat terlebih dahulu. Raja menunjukkan keputusan satu penyiasatan yang telah dijalankan ke atas dua jenis bahan P dan Q. Baik, perhatikan dua raja ini. Kita ada bahan P dan kita ada bahan Q. Kedua-dua ini kita celupkan dengan kertas limas biru dan merah. Dan kita perhatikan kesannya ke atas kedua-dua kertas ini. Iaitu bahan P, limas merah kepada biru, limas biru kekal biru. Manakala bahan Q, kertas limas merah menjadi merah dan kertas limas biru menjadi biru. Inilah pemerhatian dia. Okey, sekarang kita tengok kepada soalan. Untuk pengetahuan murid, dalam peperiksaan UPSR atau sebagainya, soalan 3 membawa kepada 5 markah. Soalan pertama, soalan kedua, 4 markah. Tetapi soalan 3 membawa kepada 5 markah. Baiklah, soalan 3A. Apakah tujuan penyiasatan ini? Baik, untuk maklumat murid, apakah kata kunci bagi soalan ini? Gariskan terlebih dahulu, iaitu tujuan. Baik, untuk soalan tujuan, cikgu bagi formula lah. Okay, kalau murid cikgu guna sekatan UMHA. Untuk menjawab soalan tujuan, kena ada UMHA. Ini adalah wajib. Okay, apa itu UMHA ni? Okay, UMHA. U untuk M menyiasat, H hubungan, A antara. Ini ayat permulaan, mesti ada. Antara dan disambung dengan pembolehubah manipulasi, PUM atau PM, dan atau dengan PUB. Okey, untuk itu kita perlulah mencari apakah pembolehubah manipulasi dan pembolehubah yang bergerak balas dalam penyiasatan ini. Jom kita kenal pasti terlebih dahulu. Baiklah, kita nak menjawab soalan tujuan. Yang pertama, kita kenal pasti dulu PUM. Okey, pembolehubah manipulasi biasanya yang kita kawal, yang kita bezakan antara situasi pertama atau situasi yang kedua. Baik, cuba murid perhatikan. Dalam rajah ini, bahan P dan bahan Q, apakah yang kita bezakan kedua-dua ni? Okey, maknanya ada pada P, tiada pada Q. Ada pada Q, tiada pada P. Apa dia? Ya, jenis bahan lah. Okey, bahan P satu bahan, bahan Q satu bahan. Yang ini yang berbeza, yang kita bezakan. Baik, yang kedua, murid perlu kenal pasti ialah PUB, pembolehubah bergerak balas. Iaitu apakah hasil penyiasatan yang ingin kita dapati daripada uji kaji ini. Cuba murid kenal pasti. Apakah hasil yang akan kita peroleh selepas uji kaji ini. Apa yang kita nak cari? Apa yang kita nak tengok? Okey. Iaitu kita nak tengok perubahan warna kertas limas merah dan biru. Baik, kita dah ada ni. Kita dah ada PUM, dah ada PUB. Dan kita dah ada ayat yang sepatutnya kita tulis di awal jawapan tujuan. Okey, kita dah boleh mula jawab soalan ini? Ya, jom kita cuba jawab sama-sama. Okey, untuk menyiasat hubungan antara. PUM tadi ialah jenis bahan. PUB ialah perubahan warna kertas limas merah dan biru. Kena salin semua itu. Dapat murid? Senang kan?
kita dah tahu PUM, kita dah tahu PUB dan kita dah tahu ayat wajib yang perlu ada dalam menjawab soalan tujuan. Okey, mudah? Okey, dapat? Okey, cikgu harap murid dapatlah menyalin nota sedikit bagaimana nak menjawab soalan tujuan. Baiklah murid, kita masuk kepada soalan 3B. Soalan 3B membawa kepada kita 2 markah. Okey. Soalan dia, beri inference bagi pemerhatian ke atas bahan P dan Q. Baik inference ataupun sebab. Baik, kita cari terlebih dahulu kata kunci untuk soalan ini, iaitu inference. Inference berdasarkan pemerhatian kita ke atas bahan P dan Q. Baik, bahan P, kita perhatikan menukarkan limes merah kepada biru. Jadi kita buat catatan tepi dia lah, merah kepada biru. Manakala kertas limes biru, kekal biru, so kita buat catatan di bahagian tepi, biru kekal biru. Jadi kita kenal pasti bahan ini ialah bersifat alkali. Okay, sebab merah berubah menjadi biru, biru kekal biru. Manakala bahan Q, kita perhatikan kertas limes merah kekal merah. Jadi kita tuliskan tepi dia merah ke merah. Manakala kertas limes biru berubah menjadi merah. Jadi kita letakkan bahagian tepinya, biru kepada merah. Jadi bahan Q adalah bersifat asid. Jadi kita nak menyatakan sebab. Sebab kita kenapa kertas litmus untuk bahan P merah menjadi biru, biru kekal biru. Okey, untuk bahan P. Okey, siapa boleh beri jawapan? Okey, kenapa kertas litmus merah menjadi biru untuk bahan P, biru kekal biru? Jawapan dia, ya, kerana P bersifat alkali ataupun bahan P adalah bahan beralkali. Okey, manakala bahan Q adalah bersifat asid ataupun bahan Q bersifat asid ataupun bahan Q adalah bahan berasid. Okey, dapat murid? Baiklah, seterusnya kita masuk kepada soalan 3C yang membawa kepada kita 1 markah. Okey, soalan dia, apakah pemboleh ubah dimalarkan dalam penyiasatan ini? Okey, kata kunci dia, pemboleh ubah dimalarkan iaitu yang sama yang kita tetapkan sepanjang penyiasatan ini. Dan sebelum ni kita telah mengetahui apakah pemboleh ubah manipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Dan sekarang diminta untuk mencari pemboleh ubah dimalarkan yang sama sepanjang uji kaji ini. Baik, untuk jawapan ini, mungkin terdapat satu atau lebih daripada satu pemboleh ubah yang dimalarkan. Tapi biasanya soalan menghendaki kita menulis satu sahaja. Iaitu, yang dimalarkan yang sama ialah keadaan jirim bahan. Itu dalam keadaan, dua-dua dalam keadaan yang cecair. Dan juga kita menggunakan, kedua-duanya menggunakan kertas litmus biru dan merah. Okay, jadi yang dua-dua ni pemboleh ubahnya yang sama-sama menggunakan kertas litmus biru dan merah untuk bahan P dan juga bahan Q. Iaitulah yang dikatakan sebagai pemboleh ubah yang dimalarkan. Baiklah murid, soalan yang terakhir ialah soalan 3D membawa kepada kita 1 markah. Baik, kita baca soalan bersama-sama. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? Baik, kesimpulan, kata kuncinya ialah kesimpulan. Kita boleh membuat kesimpulan fakta ataupun kesimpulan prinsip sains. Sebab untuk soalan ini, kita tidak melibatkan pola pada pemboleh ubah. Sama ada pemboleh ubah manipulasi atau pemboleh ubah bergerak balas. Tidak ada pola ataupun corak, sama ada corak dia menaik mundur tu tidak ada. Oleh itu, kita boleh membuat kesimpulan fakta ataupun prinsip sains berdasarkan uji kaji yang telah kita jalankan. Baik, boleh tak murid membuat kesimpulan untuk soalan ini? Okey, cuba bandingkan jawapan murid dengan jawapan yang cikgu tunjukkan di sini. Okey.
Jadi kesimpulan boleh kita buat ialah bahan P ialah bahan beralkali, manakala bahan Q ialah bahan berasid. Sebab kesimpulan dia hasil daripada pemerhatian yang telah kita buat dalam penyiasatan ini. Baik, boleh faham murid semua? Cikgu harap murid dapat mengambil ataupun dapat sedikit pengajaran daripada perbincangan soalan nombor 3 ini. Hingga kita berjumpa lagi di lain episod untuk soalan yang seterusnya. Terus kekal bersama dengan Cikgu Hayati di Akademik YouTuber Malaysia. Selamanya percuma. Okey, jumpa lagi. Bye. You